Tidak sedikit sebanyak berkenaan dengan masyarakat subsidi oleh Datuk Sahlan. Dan para penonton sekalian, bercakap tentang orang muda hari ini, kita nak melahirkan generasi belia berkepimpinan. Betul. Pada masa akan datang. Dan ianya mesti bermula daripada sekarang. Mesti bermula daripada sekarang. Kita tak boleh nak tunggu bila dah besar dulu baru nak didik dari segi kepimpinan. Dan sebelum ini juga di Assalamualaikum kita ada mewar-warkan tentang Parlimen Belia Malaysia. Dan di studio sekarang kita bersama dengan salah seorang ahli parlimen lah. Ahli parlimen yang telah pun memenangi kursi parlimen untuk negeri Selangor. Ya, itu kita bersama dengan Wan Abdullah Mujahid bin Hasanuddin ataupun saya lebih mesra panggil dia Mujahid. Assalamualaikum Mujahid, apa khabar? Assalamualaikum. Bagaimana perasaan menjadi seorang ahli parlimen belia sekarang ini? Perasaan sangat misteri ya. Sangat sebab kita pun banyak lagi yang belum kita explore tentang parlimen belia ni. Tapi kita dah mula rasa dia punya beban tanggungjawab tu untuk kita sampaikan suara orang-orang yang telah memilih kita. Tercetus idea untuk menyertai pilihan raya ataupun menyatakan hasrat untuk menjadi salah seorang ahli parlimen belia ini. Bagaimana tercetusnya? Pertama sekali saya memang suka untuk melihat senario politik negara dan bagaimana dia memberi kesan kepada masyarakat dan negara. Tapi kita melihat suara belia ni kurang kedengaran. Kita lebih melihat kepada pertelingkahan tentang isu-isu besar, isu-isu yang maksudnya lebih kepada peringkat negara. Tetapi di peringkat belia kita merasakan bahawa ada satu keperluan dan desakan untuk kita membawa suara-suara belia yang mungkin sebelum ini kurang kedengaran. Okey, macam Mujahid sendiri kan memperjuangkan elemen penternakan, agro pertanian. Jadi kenapa memilih jalan itu dan memilih ruangan itu? Pertanian sebenarnya dari segi latar belakang sebenarnya saya sebelum ni dalam bidang undang-undang di UIA dulu. Tapi saya memang selepas tu menceburkan diri sepenuh masa dalam bidang perniagaan. Kita melihat bidang pertanian ni dia merupakan satu bidang yang sangat kritikal sebenarnya dekat Malaysia. Kita tengok semenjak revolusi pertanian di Malaysia, maksudnya daripada ekonomi berteraskan pertanian kepada ekonomi berteraskan industri, kita melihat sedikit demi sedikit kita semakin ketinggalan dalam bidang pertanian ni. Dan minat orang muda dan juga generasi baru untuk berkecimpung dalam bidang ni sangat kuranglah. Jadi saya bermula dengan F&B, Food and Beverage. Lepas tu melihat sebenarnya permasalahan kita adalah isu yang kita lihat banyak isu tentang sos atau sumber. Jadi kita melihat mencubakan diri dalam bidang pertanian ini merupakan satu bidang yang tak merugikan dan sangat memberi impak pada negara, terutama food security. Adakah persepsi masyarakat juga main peranan? Sebab kalau kita kata, kalau contohlah ada PhD tetapi hanya menjadi usahawan pertanian, adakah ada sedikit persepsi negatif masyarakat terhadap menyebabkan orang muda kurang terlibat dalam bidang pertanian? Ya, mungkin kita tengok banyak faktor, terutamanya dari segi persepsi. Kalau kita tengok daripada zaman P. Ramlee kita dah cerita kan, siapa magistrate ke, lawyer ke kan? Siapa? Jadi kita lihat nampak persepsi masyarakat telah membentuk. Kalau nak berjaya, engineer, doktor, lawyer dan sebagainya. Sedangkan banyak lagi industri-industri lain, terutamanya kalau kita berbakti kepada tanah, sebenarnya pulangannya lumayan. Dan masanya fleksibel. Bila betul caranya, dengan sokongan, dengan sistem yang ada. Okey, mungkin salah satu kekangan bagi anak muda untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian atau peternakan ni adalah salah satunya adalah modal dan juga latihan. Jadi apa yang parlimen kali ini akan sediakan kepada anak muda yang ingin menceburkan diri dalam bidang pertanian? Sebelum tu kita kena jelas parlimen belia ni dari segi job scope dia bukan macam parlimen negara. Dia lebih kepada pembawaan idea serta gagasan. Dan benda-benda ni yang akan kita suarakan, kita cuba bawakan ke parlimen sebenar lah. Parlimen sebenar. Tapi untuk mula menceburkan diri dalam bidang ni, yang penting ialah pertama sekali minat. Selain kita berbicara tentang modal, kita berbicara tentang latihan, dia penting bermula dengan minat dan juga mencari mentor ataupun orang yang baik untuk jadikan contoh. Jadi seperti saya menyertai persatuan. Contohnya macam saya menyertai grup transformasi ruminan, boleh search kat Facebook. Grup transformasi ruminan dia menyediakan ruang latihan dan juga mereka-mereka yang berpengalaman senior untuk berkongsi dengan kita. Jadi apa yang saya cuba bawakan ke dalam parlimen belia pula ialah
gagasan untuk kerajaan melihat dengan lebih dalam lagi apa usaha yang mereka boleh lakukan secara inisiatif selain kewangan untuk menggalakkan lagi serta menanamkan minat terhadap anak muda untuk terlibat secara langsung dalam bidang pertanian. Bermakna Parlimen Belia ini akan digunakan sepenuhnya untuk memaksimumkan dari segi kesedaran tentang bahawa industri pertanian ini merupakan satu industri yang punya potensi yang cukup besar. Ya, betul. Ya. Dan saya tahu bidang Mujahid ini sebenarnya ada pelbagai bidang, pelbagai kepakaran. Antaranya saya pernah buat video klip dengan dia dulu. Oh, kenal ke? Memang kenal lah. Cuma dia lagi handsome daripada saya lah. Kecil dunia ni. Suara dia lagi sedap. Kalau tak, saya dah masuk UNIC lah. Jadi kalau kita kata pelbagai bidang kepakaran tadi, jadi kenapa hanya memilih pertanian sedangkan yang lain pun masih lagi saya rasa potensi pun cukup besar juga dari segi media masanya pada pandangan Mujahid sendiri? Jadi saya sendiri dalam bidang saya seorang yang sukakan startup project. Jadi apa yang saya buat, saya create startup. Contoh sebelum saya buat media, kita buat video klip sekali. Lepas tu kita ada food and beverage, kita ada projek burger bakar dan lain-lain. Kita kumpulkan belia-belia sebaya yang punya passionate dan semangat. Setelah sistem tu ada, mereka akan run. So saya berpindah ke bidang baru. Dan saya lihat bidang pertanian sebagai bidang sangat luas. Jadi saya sekarang memberikan fokus yang lebih pada bidang pertanian. Mungkin saya nak bagi soalan yang lebih terbuka sedikit, Nazira. Kalau kita melihat sejauh mana pada pandangan Mujahid sendiri, Parlimen Belia ini akan membuka ruang kepada belia-belia untuk menjadi salah satu yang orang kata apa, memberikan idea kepada pembina dasar. Apa peranan yang boleh dimainkan? Sejauh mana peranan? Kalau kita melihat, pertama sekali saya ucapkan ribuan tahniah kepada Kementerian Belia dan Sukan, terutama kepada menterinya YB Khairi Jamaluddin atas inisiatif yang sangat baik ni untuk memulakan satu parlimen yang mengumpulkan suara anak muda. Tapi kita sangat memerlukan sokongan serta dukungan daripada anak muda sendiri. Maknanya respon kepada Parlimen Belia untuk sama-sama menyertai sebagai pemilih, kemudian mendaftar, seterusnya menyuarakan pendapat. Mungkin kami sekarang sebagai seorang ahli Parlimen Belia, tapi bagaimana suara-suara mereka tu tak sampai kepada kami pula. Secara rasionya satu ahli parlimen dia mewakili 100,000 orang belia. Jadi bagaimana suara 100,000 ni yang kita nak wakili ni sampai kepada kita. Jadi dan kita boleh dapat sampaikan kepada kita sampaikan kepada parlimen. So ada beberapa proses. Jadi sebagai generasi pertama atau batch pertama untuk Parlimen Belia ni, kita rasa kita punya satu amanah yang cukup besar untuk membentuk satu benchmark dan juga cuba meletakkan Parlimen Belia ni pada satu posisi yang pada tahap yang boleh membawa suara dan suara ini didengari. Okey, Mujahid ini telah pun memenangi Parlimen Belia Malaysia dan diberikan amanah untuk menjalankan tanggungjawab ini. Jadi pastinya ada kerangka-kerangka kerja yang telah pun dimulakan. Jadi boleh kongsikan antara gerak kerja yang telah dilaksanakan setakat ini. Okey, kita baru mendapat keputusan pemilihan raya berakhir 31 hari bulan. Jadi langkah pertama ialah kami cuba mengumpulkan semua ahli Belia, Parlimen Belia. Contohnya kalau Selangor ni kita punya 25 orang ahli Parlimen Belia. Jadi kita bermula dengan grup WhatsApp untuk kita berkumpul untuk dan kita melakukan lawatan-lawatan kepada mereka yang berkaitan, kementerian, ahli-ahli parlimen, sebelum kita akan mula bersidang pada bulan 12 dan bulan 1, pra persidangan dan sebagainya. Jadi apa yang kita buat ialah kita cuba sebaik mungkin menggunakan medium yang terbaik untuk communicate dengan belia ni, Facebook lah. Facebook, Twitter. So page kita tu kita cuba engage, build up engagement supaya mana kita bila mana kita boleh communicate dengan belia, kita mampu kumpulkan suara mereka dan dekat situ baru kita boleh menyampaikan. So fasa pertama ialah fasa untuk build up engagement dengan belia. Jadi ada kata ada golongan belia di luar sana yang ingin mencubakan diri dalam bidang dan untuk masuk dalam Parlimen Belia Malaysia. Jadi apakah syarat-syarat yang perlu dipatuhi dan juga bagaimana untuk menceburkan diri dalam bidang? Adakah saya ni layak ataupun Nazirah ni boleh ke atau tak cukup berat badan ke macam mana? Dia umur lah sebenarnya, dia punya umur. Kalau macam pengalaman saya tu, macam pertama sekali mencubakan dalam ini, dia kena ada 5 orang pencalon. Kemudian kita dicalonkan, kemudian ditapis oleh pihak Parlimen Belia dan seterusnya mula-mulakan kempen
Cara untuk mendaftar tu bagaimana? Dia ada online, semua online. Dia ada dalam berminat nampak. Mungkin boleh kongsikan alamat kepada mungkin ada golongan belia di luar sana yang ingin cuba menyertainya? Kita boleh akses di Parlimen Belia, insya-Allah. Cuma tenure dia buat 2 tahun sekali. 2 tahun Mana sekali. dalam tempoh 2 tahun. Dalam tempoh 2 tahun. Tapi macam saudara masih baru 21 kan? Saya 21. So 21 sempat lagi, 21 setengah. Ya. So dia bagi umur 30 ke bawah. Untuk syarat sebagai menjadi calon lah. Tapi untuk mengundi dia seperti biasa. Baik, saya nampak bila Mujahid sebut tentang agropertanian, maksudnya antara matlamat adalah untuk membantu belia dalam industri agropertanian. Dan sebagai belia lah, jadi belia ni lebih dekat dengan belia daripada kita tengok hari ini. Bila disebutkan tentang belia, banyak juga isu-isu yang dikaitkan dengan belia, antaranya isu masalah sosial dan sebagainya. Mungkin ada misi dan visi daripada Mujahid sendirilah sebagai ahli parlimen. Maksudnya bukan hanya pegang pada portfolio saja semata kan, tetapi melihat secara lebih apakah yang boleh dilakukan untuk kita membantu anak-anak muda yang ada hari ini. Okey, jadi sebenarnya bila mana saya melangkah ke dalam mencalonkan diri dalam Parlimen Belia ni, saya mempunyai 2 misi yang saya nak bawa. 2 misi utama. Pertama sekali ialah saya nak membawa suara belia-belia drop out. Okey, belia-belia drop out yang sebenarnya kalau kita tengok dari segi persaingan semasanya, mereka terpaksa bersaing dengan semua orang. Sedangkan kalau mahasiswa atau lepasan IPT, mereka diberikan satu ruang khas untuk bertanding. Untuk bukan maksudnya bertanding, maksudnya untuk bersaing dekat dalam bidang mereka lah. Contohnya kalau kita lihat untuk dana-dana atau geran-geran kewangan, kita tengok ada tabung khas untuk mahasiswa, bantuan khas mahasiswa, latihan mahasiswa. Tapi bila mana untuk mereka drop out ni, mereka terpaksa bersaing dengan semua orang. Seperti kategori terbuka. Lebih terbuka dan lebih luas. Jadi saya melihat bahawa sebenarnya belia, terutama belia lelaki ni, kita dari segi peratusannya lebih ramai yang tidak berpeluang untuk tidak berpeluang dan tidak berminat dengan sistem formal, pendidikan formal. Dan saya melihat bahawa ramai orang yang berjaya juga tidak melalui sistem pendidikan formal. Contohnya macam saya sendiri, bila mana saya memilih pekerja atau panggil untuk interview untuk bekerja, saya akan melihat kepada mereka punya bakat dan juga cara mereka berfikir. Saya memang tolak ke tepi dia punya sijil, degree apa semua. Dan kebanyakan daripada mereka sebenarnya mempunyai satu cara berfikir yang sangat berbeza, tidak stereotip macam kebanyakan. Saya tak kata semua lepasan IPT, tapi kebanyakan mahasiswa. So jadi saya memang cuba sedaya upaya untuk membawa suara mereka yang drop out, cuba mencari apa solusi yang kita boleh bantu mengeluarkan bakat, mencongkil bakat. Sebab saya percaya bahawa kelayakan akademik yang formal tidak menentukan tahap ekonomi dan juga kesejahteraan seseorang. Di mana dia hanya sebahagian kecil daripada sisi-sisi kejayaan. Sisi-sisi kejayaan yang mungkin itu jalan yang dipilih. Kita boleh melahirkan masyarakat yang intelek, yang membaca walaupun tak masuk ke IPT. Mungkin ada yang tak setuju, ada yang setuju dengan pendapat saya ni. Tapi saya melihat itu hakikatnya memang ramai dekat luar sana yang perlu diberikan peluang untuk menonjolkan idea mereka, bakat mereka di ruang yang non-formal akademik punya bermakna sistem. Setiap orang tu sebenarnya ada kelebihan dia. Ada kelebihan dia. Dan bahkan walaupun kita sebut sebagai istilahnya drop out, tetapi mereka juga ada kualiti-kualiti diri yang sebenarnya boleh ditonjolkan di hadapan. Betul. Dan Mujahid akan membuka ruang untuk mereka-mereka yang sedemikian. Itu yang saya lihatlah. Selain daripada agenda untuk petani muda yang saya cuba bawa, itulah ruang yang cuba saya satu inspirasi ataupun impian yang cukup menarik sebenarnya, sebab betul kalau bercakap tentang anak muda, ramai juga yang saya lihatlah yang drop out di sekolah tetapi menjadi usahawan yang cukup jaya. Kita boleh lihat dekat peringkat antarabangsa pun terlalu muda. InsyaAllah. Okey, bila kita lihat kepada konteks dalam parlimen persekutuan itu sendiri, kadang-kadang wakil-wakil rakyat ni mempunyai manifesto yang cuba dijanjikan kepada rakyat. Jadi bagaimana pula dengan Parlimen Belia Malaysia? Adakah juga wujud manifesto yang ingin dikotakan kepada golongan belia khususnya? Ya, setiap calon yang bertanding mereka mempunyai manifesto, aspirasi dan apa yang mereka cuba bawakan. Dan macam saya pun kami ada manifesto kami, idea yang kami nak bawa. Tapi untuk peringkat permulaan ni, untuk fasa awal ni, kita tak bolehlah nak kata mahu menurunkan harga kereta ataupun mahu memberikan pendidikan percuma dan sebagainya, sebab itu di luar kapasiti Parlimen Belia dan juga kerangkanya. Tapi idea-idea yang mereka cuba bawakan adalah bagaimana projek-projek pembinaan belia yang mereka nak bawa. Saya nampak itu lebih penting. Macam saya sendiri, saya melihat antara misi saya dalam Parlimen Belia ialah untuk meletakkan Parlimen Belia ni di satu posisi yang lebih independen untuk membawa suara belia. Yang menariknya, Parlimen Belia ni
kita boleh bawa suara belia tanpa ada bias politik. Ya, Maknanya politik kepartian. Ya. Politik kepartian. Tapi kita tak nafikan bahawa kecenderungan ahli Parlimen tu dia punya kecenderungan politik mereka. Dan keterbukaan ini yang kita nak bawa dan kita nak tunjulkan supaya satu hari nanti keterbukaan yang ada ni pun boleh kita lihat di parlimen sebenar. Maksudnya ahli parlimen sebenar dapat mencontohi sebenarnya keterbukaan. Itu politik baru yang kita cuba bawa lah. Dan itu yang saya nampak kejayaan YB Khairi Jamaluddin sendiri dalam mengekspresikan dirinya bahawa dia adalah seorang yang agak orang kata terbuka dan memberikan pandangan terhadap isu-isu tertentu. Sebenarnya kita lihat kalau boleh sebut MP-MP yang mempunyai karismatik, yang membawa keterbukaan walaupun berbeza parti, tapi idea mereka boleh kongsi duduk sekali. Contoh kita boleh sebut few names. Okey, saya difahamkan Wan Mujahid juga sangat aktif dalam misi kemanusiaan. Jadi mungkin boleh ceritakan antara pengalaman-pengalaman yang Mujahid belajar daripada pernah ke Gaza, pernah ke Gaza, Lubnan dan sebagainya. Jadi apa yang Mujahid belajar daripada pengalaman tersebut? Sebenarnya peluang untuk menyertai misi kemanusiaan ini adalah satu peluang yang cukup indah lah. Dan kita melihat sebenarnya orang kata kita pergi melihat kesengsaraan, tapi sebenarnya kita pergi melihat semangat dan juga motivasi mereka yang cukup luar biasa lah. Bagaimana pula dengan golongan belia di negara bergolak? Golongan negara bergolak, mereka mungkin orang kata bila mana kita terlalu selesa, kita akan jadi complacent, kita akan rasa kurang rasa semua dah ada. Tapi saya lihat mereka walaupun mereka dalam keadaan perang, contoh saya dalam bidang media, so misi saya yang terakhir ke Gaza, saya menerbitkan sebuah buku Lensa Gaza. Saya tak bawa pula, aku tak boleh bagi. Allahuakbar. Tak apa, saya follow ke kereta nanti minta yang free satunya. So Lensa Gaza ni kita cuba merakamkan detik-detik yang kehidupan sebenar dekat contoh Gaza. Saya mengambil contoh Gaza. So bila dalam keadaan perang, kalau dekat Gaza tu dia tak ada jenayah kan? Dia tak ada. Bila mana kita nampak malam-malam ke jalan, nampak orang-orang muda dia semua balik masjid atau tengah berjalan tengah malam, tak ada elektrik semua. Dia nampak ada wanita bawa handbag jalan, kita cakap dia bahasa Arab lah kan. Tak takut kena ragut ke? Dia orang tak dapat nak tangkap ragut ni apa. Dia cuba nak membayangkan kan. Sebab bila mereka bayangkan bahaya lah Israel serang aja. So maksudnya dalam keadaan macam tu, belia-belia yang terbina, yang disusun dengan baik. Sebab kalau kita tahu Gaza ni, kekuatan mereka ialah institusi masjid. Belia mereka diikat dengan masjid. Betul-betul diikat dengan masjid. Betul diikat dengan masjid. Kita pun tahulah requirement untuk masuk Hamas apa semua tu ialah keterikatan mereka dengan masjid sembahyang subuhnya apa semua kan. Jadi mereka-mereka yang telah dibina, generasi yang baik yang dibina, walaupun dalam keadaan perang mereka mampu memberikan outcome yang sangat baik. Contohnya fotografer-fotografer mereka semua subhanallah, walaupun cacat kudung, tapi kita mungkin saya boleh cerita sikit. Kita insyaAllah akan mengadakan exhibition dengan Aqsa Sharif. Fotografer-fotografer daripada Gaza akan datang. Itu mungkin kita akan update kemudian. Tapi dia akan memaparkan skill mereka, dan juga kalau kita tengok kat Facebook boleh tengok banyak artwork yang mereka lakukan, subhanallah, luar biasa. Pada masa yang sama, skill mereka baca Quran, hafazan mereka dalam bidang sains, dalam bidang akademik pun cemerlang. Bermana mereka mampu menghasilkan insan-insan yang perkembangan secara holistik, mahir dari segi kepakaran-kepakaran yang saintifik, tapi dalam masa yang sama juga dirinya terbangun. Ya. Jadi itu apa yang kita nak belajar dan cuba kita implementkan di Malaysia. Contoh-contoh kita lihat bagaimana kalau contoh di Turki. Kalau di Turki sekarang menjadi pusat untuk humanitarian, untuk terutama di Timur Tengah. Kita lihat bagaimana belia-belia mereka dibina untuk meletakkan diri mereka dalam persatuan kesukarelawan, kan, memberikan khidmah. So apa yang kita harapkan daripada Malaysia ni, satu hari nanti kita mampu melahirkan belia-belia yang seorang belia yang negarawan dan juga orang yang sentiasa memberi khidmah. Maksudnya bila dia serve, dia jadi politician, lah politician yang memberikan khidmah kepada rakyat. Kan, bukan semata-mata untuk perebutan kuasa, bukan untuk menikmati kelebihan kuasa yang ada. Okey, bagi pendapat Mujahid sendiri kan, kalau kita lihat kepada konteks belia Malaysia, okey, ada sebahagian daripada belia kita yang tidak dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi, mungkin setakat SPM, PMR dan mungkin lebih rendah lagi. Jadi apa sebenarnya peluang yang terbuka kepada mereka? Mungkin kadang mereka ni menganggap bahawa dengan nak mendapatkan kerja yang bagus, ada kelulusan yang bagus. Bagi pendapat Mujahid di sini macam mana? Mungkin ramai yang tak tahu, sebenarnya saya pun seorang yang drop out daripada universiti tu, dan saya melihat sebenarnya peluang tu adalah sangat luas, sangat terbuka luas. Daripada
beberapa perkara yang penting yang kita perlu bentuk belia-belia ni, walaupun mereka drop out atau mereka tak berpeluang atau tak berminat untuk ke depan, mereka perlu membaca. Budaya membaca ni harus digalakkan. So bila mereka membaca, mereka melihat contoh-contoh aspirasi-aspirasi daripada luar dan selain daripada sumber-sumber YouTube dan sebagainya. Maknanya membaca ini satu benda yang membina satu jati diri, kesungguhan, persisten untuk melakukan banyak sebenarnya kan, peluang-peluang lain untuk ada. Semudah kita tahu jual goreng pisang, jual roti canai atau jual cendawan goreng. Saya satu cerita menarik, saya seorang sahabat ni, satu sekolah dekat Johor tu sekali. So sekarang dia jual cendawan goreng. Cendawan goreng, dia dah ada 10 gerai cendawan goreng. Cawangan? Cendawan, 10 cawangan. Dan mereka hanya pusing pasar malam saja. Tapi subhanallah, dia punya pendapatan hampir 30,000 sebulan. Subhanallah. Rezeki kita tak sangka. Rezeki tak sangka. Dan sebenarnya peniaga-peniaga kecil sebenarnya yang jual burger, jangan pandang rendah. So anak-anak muda yang tak berjaya menyambung pelajaran ke IPT ke mana, cuba lihat option-option yang ada. Sebab kita pun tahu 9 daripada 10 pendapatan tu adalah daripada perniagaan. So explore lah bidang perniagaan ni dan bina skill. Skill tu penting, skill dari segi cara berfikir dan juga cara supaya kita mempunyai satu nilai. Jadi sebenarnya betul, bila tetap bercakap tentang ada skill, bila kita semakin tinggi kemahiran kita, semakin pakar kita, semakin tinggi nilai kita. Betul. Jadi insya-Allah dengan nilai kita yang lebih tinggi, insya-Allah masyarakat akan menghormati kita. Dan nilai dan skill tu orang tak lihat pada sijil. Orang lihat pada outcome, aplikasi hasil. Baik, dan sebagai soalan yang terakhir, jadi harapan Mujahid sendirilah sebagai ahli parlimen belia Malaysia dalam merealisasikan suara anak muda, ataupun harapan sendiri untuk bagaimana untuk membantu anak muda ni, mungkin boleh disuarakan kepada para penonton. Jadi sebagai ahli parlimen belia Malaysia, saya melihat bahawa belia ni harus diberi empowerment ataupun satu autonomi dan kebebasan atau kuasa untuk membuat keputusan, untuk bertindak dan juga untuk memberikan cadangan kepada mereka yang lebih. Contohnya kita lihat dekat peringkat belia kan, dengan kewujudan parlimen belia atau mungkin badan-badan lain diberikan bajet dan apa semua untuk melaksanakan program-program yang lebih baik. So dengan adanya empowerment ini, dengan adanya autonomi ini akan membantu beliau untuk jadi lebih kreatif, lebih terbuka dan tak dikongkong untuk buat keputusan. Tetapi harus dikawal juga kan dari segi batasan supaya tak melanggar undang-undang, batasan syariat, dan insya-Allah akan sejahtera. Insya-Allah. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada ahli parlimen belia kita, iaitu Wan Abdullah Mujahid bin Hasanuddin. Mungkin kita boleh minta bajet tambahan lah untuk datang. Mudah-mudahan mana tahu beliau boleh sampaikan untuk orang muda, insya-Allah. Itu dia para penonton sekalian. Okay, Fazli, 2 tahun akan datang awak kena undi saya. Oh, nak pula masuk? Wakil Selangor, insya-Allah. Wakil Selangor biasa jadi campaign manager. Apa manifestonya kalau? Manifesto tentulah mempertahankan golongan wanita. Habis-habis lelaki ni buat apa? Pandai-pandailah fikir. Lelaki campak hutan pun boleh duduk. Tapi orang saya sebut apa? Macam kalau wanita, ramai wanita yang memperjuangkan untuk wanita kan, macam Kementerian Belia, apa wanita kan, kerja keluarga kan. Tapi tak ada dekat Kementerian Lelaki dan Kelakian ke kan. Itulah istimewanya wanita. Bagaimana wanita ni memainkan peranan yang besar sebagai ibu, sebagai isteri, sebagai pekerja yang cemerlang. Ya Allah, mom of multitasking orang kata. Tapi walaupun begitu, tapi kena ingat wanita juga adalah orang kata apa, pelengkap kepada suami. Pelengkap tulang rusuk kiriku. Jadi oleh sebab itu orang kata apa, kebahagiaan isteri juga, ataupun kalau kita boleh katakan syurga isteri terletak di bawah suami. Jadi walaupun sehebat mana kita sebagai seorang wanita, tetap taat kepada suami adalah antara satu perkara yang sangat penting. Dan sebagai lelaki pula, jangan bangga sangat menjadi ketua keluarga dan jangan mengambil kesempatan. Ya, kerana syurga anda terletak di bawah tapak kaki seorang ibu dan ibu juga adalah seorang wanita. Okey, so hari ini di antara lelaki dan wanita, kita recap balik apa yang kita dah bincang hari ini. Yang pertama, kita dah bersama dengan Ustaz Izhar berkenaan dengan doa ibu bapa untuk anak-anak sebenarnya SPM ini. Dan juga ada perkongsian daripada Amin Idris melalui segmen Magnet Diri, mengaku salah. Lepas ni awak kena mengaku salah. Saya tahu. Okey, dan juga kita melihat ada sahabat media ke Perlis. Makan puluit, bak kata Kak Farah. Dan akhir sekali, Parlimen Belia Malaysia. Ya, alhamdulillah. Anda semua sebagai golongan belia, anda sebenarnya adalah satu permata yang sangat berharga. Sekarang permata ibarat gelang emas yang
Yang paling lebih mahal lagi. Kedai-kedai. Okey, jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada besok hari itu setia bersama dengan Assalamualaikum. Semoga Assalamualaikum memberikan anda celik hati, celik akal, celik minda untuk kita terus menjadi hamba Allah yang bertakwa. Saya Fazli Aziz Dan saya Nazira Syaringat. Jumpa lagi di waktu yang sama pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.